إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Amin ya rabbal alamin. Saya hormati, saya muliakan Ya Imam Jawatan Kuasa Masjid An-Nur, seterusnya hadirin hadirat jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, taufik dan inayah sehingga kita dikumpulkan pada malam itu untuk sama-sama kita menunaikan salat fardu maghrib secara berjamaah, kemudian salat sunnah ba'diyah, kemudian kita hadir dalam majlis yang insya-Allah senantiasa dinaungi oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala, dinaungi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesembuhan bagi yang sakit, diberikan keringanan bagi yang sedang sempit, dan yang telah pergi meninggalkan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lapangkan kubur, mempermudahkan urusan hisab, dan kita semua kelak apabila ditarik nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ditarik nyawa kita dalam keadaan yang sebaik-baik keadaan. Amin ya rabbal alamin. Jemaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita mengulas berkenaan dengan keuzuran-keuzuran yang diterima dalam syarak, keuzuran yang diterima supaya seseorang yang tadi boleh untuk hadir solat berjamaah. Ada beberapa keuzuran seperti yang kita sebutkan, sakit, jalan yang terlalu licak, berlumpur, hujan yang terlalu deras, panas yang terlalu terik, kelaparan yang sangat, sehingga si mampu nak khusyuk dan sebagainya. Maka itu adalah keuzuran-keuzuran yang diterima dalam syarak, membolehkan seseorang untuk hadir solat berjemaah. Namun sekali lagi kita ingatkan bahawasanya keutamaan untuk hadir solat berjemaah di masjid ataupun di surau, keutamaannya sangat besar. Maka ada pun keuzuran-keuzuran seperti yang kita sebutkan, apalagi pada zaman tu semuanya boleh kita kata apa? Boleh kita redah lah. Hujan lebat kita ada kereta, panas terik kita ada kereta lagi ada aircon. Dan macam-macam insya-Allah.
Setiap apa yang kita ada kelak, semuanya akhirnya akan dihisab, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala macam ni kita pakai untuk kegunaan ibadah kita, amal kita pada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Maka kita gunalah kemudahan rezeki yang kita ada. Daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita usahakan hadir di masjid ataupun di surau untuk kita solat berjemaah. Masya-Allah. Insya-Allah sama-sama kita pasang azam dan niat senantiasa hadir di dalam solat berjemaah. Baik. Hari itu kita ingin mengulas berkenaan dengan persoalan berkenaan solat fardu yang 5 dilakukan di masjid dan di surau secara berjemaah, dan manakala solat sunnah dituntut untuk dilakukan di masjid, di rumah. Solat berjemaah yang fardu dituntut untuk kita melakukan di surau dan di masjid, manakala solat sunnah dituntut bagi kita untuk memperbanyakkan solat sunnah tadi di rumah. Di rumah kita sendiri. Maka persoalan macam tu, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali dapat kita simpulkan bahawa solat fardu, apapun solat fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya, dituntut hukumnya fardu kifayah bagi lelaki yang dewasa, yang baligh, yang merdeka untuk ditunaikan, dilaksanakan di masjid ataupun di surau. Maka jika mana ada sebahagian sebahagian daripada umat Islam yang datang untuk menunaikan solat berjemaah, maka satu kampung tadi dikira berdosa. Hendaklah ada sebahagian dalam kalangan umat Islam yang baligh, berakal, dewasa dan yang merdeka untuk melaksanakan fardu berjemaah di masjid dan surau. Adapun solat sunnah, maka solat sunnah tu dituntut bagi kita umat Islam untuk memperbanyak solat sunat tadi di rumah. Memperbanyak solat sunat di rumah. Jadi di situ ada beberapa sudut pandang yang boleh kita sentuh berkenaan dengan solat sunat. Yang dimaksudkan di dalam hadis Nabi SAW bahwasanya dituntut tadi solat sunnah dilakukan di rumah, ialah solat sunnah yang apa? Solat sunnah yang ada, kita kata apa? Keterkaitannya bila mana kita telah datang ke masjid. Adapun solat sunnah yang ada kaitannya dengan kehadiran kita di masjid, maka kesunahan juga untuk dilakukan di masjid. Contohnya, kita datang di masjid untuk solat maghrib secara berjamaah, maka ada kaitan solat sunnah yang lain. Yang pertama, solat sunnah tahiyatul masjid. Kita datang solat sunnah tahiyatul masjid. Kerana tuntutan tahiyatul masjid seperti mafhum hadis Nabi SAW, seperti yang berlaku dalam kalangan para sahabat. Suatu hari Nabi berkumpul bersama para sahabat di masjid. Ada seorang sahabat datang lalu duduk sebelah Nabi SAW. Lalu duduk. Kemudian Nabi pun menegur. Antara penghormatan rumah Allah tu, antara tanda hormat kita pada rumah Allah Ta'ala ialah dengan menunaikan 2 rakaat solat sunnah. Maka Nabi pun menyuruh sahabat itu tadi untuk bangun menunaikan solat 2 rakaat. Kemudian dia pun tunaikan solat sunnah 2 rakaat, lalu duduk kembali bersama Nabi SAW. Nabi menegur sahabat itu tadi, kena masuk masjid terus duduk. Sedangkan antara bentuk penghormatan kita pada masjid ialah dengan menunaikan solat tahiyatul masjid. Tahiyat ke diri jemaah sekalian bermakna penghormatan. Tahiyat bermakna penghormatan. Kita ada baca tahiyat awal, tahiyat akhir. Semua bermakna penghormatan. Menghormat. Maka di dalam masjid kita juga ada hormat. Kita ada adab dalam masjid. Jangan kata di masjid jemaah sekalian, di rumah kita pun kita ada adab, kita ada tanda hormat. Di dalam rumah kita. Sebelum kita masuk rumah, kita bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Orang dalam menjawab, Waalaikumsalam. Ataupun kita ada orang di rumah, kita buka kunci, kita buka. Kemudian kita pun bagi salam. Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Ada orang di rumah, kita pun bagi salam. Lain lepasnya. Assalamualaikum wa ala ibadillah salihin.
sejahtera ke atas kami dan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Nah, dia bagi salam pada dirinya dan hamba-hamba Allah yang soleh siapa? Dalam kalangan jin dan manusia yang kita nampak. Ada dalam rumah sekitar kita, para malaikat dan sebagainya. Kita bagi salam. Tanda hormat kita pada rumah kita. Macamnya juga dengan kita datang ke rumah orang. Nah, kita datang ke rumah orang, Assalamualaikum, masuk, tanya. Dan kita masuk, bila mana kita masuk rumah orang tadi, kita tanya khabar. Nah, apa khabar kita? Lama sedangkan kita. Makin berseri muka. Nah, tanda hormat kita pada tuan rumah, kita terus pergi menunaikan hajat kita lah. Tetapi ada cara-cara kita nak hormat orang rumah. Macamnya jualah jemaah sekalian pada hak sebuah masjid dan sebuah surau. Maka ada hak, adat penghormatan yang perlu kita lakukan kerana ianya ialah rumah Allah. Kerana ianya adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Hormatlah dengan menunaikan solat tahiyatul masjid. Adapun ketika mana kita datang, imam mudah mendirikan solat. Nah, imam dah mendirikan solat maghrib ataupun solat isya, kita datang lambat. Maka adakah disunnahkan pada kita ketika ya untuk melakukan tahiyatul masjid? Disunnahkan. Nah, disunnahkan tahiyatul masjid. Imam tengah baca Fatihah isya, bismillahirrahmanirrahim. Kita pun di belakang, Allahu akbar, tahiyatul masjid. Atau betul? Nah, kita kena mendahulukan solat maghrib daripada solat tahiyatul masjid. Nah, karena kita datang lambat. Nah, mengutamakan untuk mendapat rakaat ataupun takbiratul ula bersama imam lebih utama daripada perbuatan-perbuatan sunnah kita yang lain. Kena ya min babil adab, dalam bab adab kita ke masjid tu datang awal. Antaranya supaya dapat kita tahiyatul masjid, supaya dapat kita melakukan 2 rakaat sebelum daripada maghrib ataupun isyak sebagainya. Masya Allah, tabarakallah. Nah, maka ya tadi, solat sunnah yang ada kaitannya dengan kehadiran kita di masjid tu, maka ya boleh saja ditunaikan di masjid. Adapun yang dimaksudkan dalam hadis Nabi, solat sunnah tu dilakukan banyak-banyak di rumah. Solat sunnah apa? Solat sunnah contohnya witir. Solat sunnah contohnya tahajud. Solat hajat, istikharah, taubat. Solat sunnah mutlak. Dan macam-macam lagi solat sunnah, beratus-ratus rakaat kita boleh buat, dibuatlah di rumah, bukan di masjid. Boleh dibuat di masjid, tetapi tuntutannya lebih kepada dibuat di rumah. Boleh dibuat di masjid, tidak ada masalah. Tapi tuntutannya ialah kita buat banyak solat sunnahnya di rumah. Kenapa? Kerana para ulama menyebutkan, bila mana kita tu memperbanyak solat sunnah di rumah berbanding di masjid, makanya boleh mengelakkan daripada penyakit yang namanya riak. Hanya boleh mengelakkan kita daripada timbul penyakit yang namanya riak. Nah, yang namanya riak. Kita nak solat sunnah, macam-macam solat sunnah. Nak solat witir kah, solat apa kah, kita pula di rumah. Mengelakkan kita daripada riak. Adapun kita buat solat sunnah di situ sekadarnya, solat rawatib, qabliyah, ba'diyah, atau insya-Allah saya dah menimbulkan sikit pun riak tadi. Riak tu perkara halus lah jemaah sekalian, perkara halus. Tetapi bila mana ada kaitan dengan maghrib, saya ada masalah. Sunnah-sunnah yang lain boleh jadi menimbulkan riak. Maka di situ tadi disunahkan untuk melakukan banyak-banyak solat sunnah di rumah supaya timbul riak. Adapun solat sunnah yang dilazimi di dalam masjid, maka buatlah di masjid. Nah, tak takut salah faham. Bila habis maghrib, kata ustaz tadi, solat sunnah buat di rumah. Lalu ba'diyah maghrib jadi rumah. Dia kita simak, rugi tak? Lalunya stay di rumah, solat sunnah sampai solat sunnah qabliyah isyak di rumahnya. Lekaya barunya datang ke masjid untuk solat isyak. Maka di situ rugi. Solat sunnah yang dilazimi di masjid, maka boleh. Masya Allah, tabarakallah. Maka hadis Nabi SAW menyebutkan, An Zaid bin Thabit anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam attakhadha hujrah
Qala hasibtu annahu qala min hasirin fi Ramadan fa shalla fiha layali fa shalla bi salatihi nasun min ashabihi falamma alima bihim ja'ala yaqmud fa kharaja ilaihim fa qala qad araftu alladhi ra'aytu min sani'ikum fa sallu ayyuhan nasu fi buyutikum fa inna afdalas salati salatul mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Sadaqa Rasulullah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari para sahabat melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah bilik. Bilik itu berdekatan dengan rumah Nabi. Dan melihat Nabi buat solat sunnah 2 rakaat, bangun 2 rakaat, bangun 2 rakaat, bangun 2 rakaat, yang disebut solat sunnah. Maka bila mana sahabat melihat Nabi banyak buat solat sunnah dalam bilik tadi di malam hari, maka sahabat seorang-seorang ikut. Seorang ikut belakang Nabi, ikut solat sunnah juga jemaah. Seorang lagi ikut sampai penuh lah. Sehingga satu hari Nabi tahu apa dikolah oleh sahabat. Nabi pun kata, wahai sahabat, aku tahu apa yang kita orang buat. Katanya, kita orang mengikut aku solat di dalam bilik tu, katanya. Maka kemudian Nabi pun berpesan kepada para sahabat, perbanyakkanlah olehmu solat sunnah di rumah kamu, kecuali solat-solat yang fardu. Nah, solat fardu lakukanlah di masjid. Adapun solat sunnah, memperbanyakkan solat sunnah lakukan di rumah masing-masing. Dikata, fasallu ayyuhan nasu fi buyutikum, maka solatlah kamu sekalian manusia di rumah kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di situ jelas bagi kita solat fardu berjemaah di masjid, manakala solat sunnah dilakukan di rumah. Intah. Selesai ya. Maka dari itu dapat diketahui bahawa solat fardu yang 5 hendaklah dilakukan di masjid kerana kemuliaan masjid, ramai jemaah dan menzahirkan syiar solat berjemaah padanya. Adapun solat sunnah ianya lebih utama ditunaikan di rumah kerana dapat mengelakkan riya. Wallahu a'lam. Nah, masalah riya tu jemaah halus. Semuanya bergantung pada niat kita. Nah, semuanya bergantung pada niat. Hadis Nabi jelas menyebutkan likulli imri'in ma nawa. Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap sesuatu yang dikira, dihisab berdasarkan kepada niat masing-masing. Dan setiap daripada manusia itu dilihat berdasarkan pada niatnya. Maka bila mana niat kita itu tadi ikhlas kerana Allah, maka kita dapat Allah dan Rasulnya. Bila mana kita niat kepada selain daripada Allah dan Rasul, maka kita dapat amal yang kita lakukan tadi hanya kepada selain Allah dan Rasul. Nah, maka bahaya riak. Riak tu sangat-sangat perlu kita hati-hati. Hati kita tu senantiasa perlu istighfar, perlu senantiasa kita kembali muhasabah diri. Biarlah sesuatu yang kita buat lillahi ta'ala. Kadang-kadang bila mana jemaah tu ramai depan kita rasa semangat nak buat solat sunnah lebih. Tetapi bila mana di rumah, bila mana kita berseorangan di rumah, rasa nak melakukan solat sunnah jadi si kuat. Atau adalah tanda-tanda orang-orang yang ada sifat riya. Di rumah seorang-seorang malas rasanya. Si serajin bila mananya di masjid. Di masjid ramai orang semangat dia nak solat sunnah. Maka itu adalah tanda-tanda disebutkan ulama, tanda-tanda orang yang ada sifat riya. Hati-hati kita. Ataupun melakukan sesuatu kerana pujian orang. Melakukan sesuatu supaya disebut orang sekian. Arti ciri-ciri. Bukankah kita pernah mendengar kisah yang disebutkan oleh para ulama bahawa bila mana ada 3 manusia itu kelak dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah seorangnya ialah syahid. Berjuang di jalan Allah, mati kerana berjuang. Kemudian yang kedua ialah orang yang alim, yang habiskan masanya menuntut ilmu dan kemudian mati dalam keadaan orang kenalnya tu alim. Banyak ilmu, ulama lah dah. Yang ketiga ialah orang yang qari, orang yang bagus baca Quran. Yang mana sepanjang hidupnya orang kenalnya sebagai orang yang bagus baca Quran. Tiga-tiga dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya tiga-tiga amalan yang dikumpul tu tadi dilontarkan kembali ke wajah-wajah
3 orang. Kenapa? Kerana disebutkan bahawa engkau syahid kerana engkau ingin dipanggil syahid. Engkau alim, belajar menuntut ilmu kerana engkau ingin dipanggil alim. Dan engkau membaca Al-Quran, memperelok Al-Quran kerana ingin dipanggil qari, orang yang membaca Al-Quran, qari ataupun qari'ah. Nah, maka tu bahana, kata kita, bahaya kepada sifat-sifat riya. Nah, maka bila mana ada timbul dalam hati kita, walaupun sedikit, rasa bangga dengan amal, rasa bangga dengan kita kata apa, perkara yang kita buat, maka kita kembali istighfar. Istighfarlah kita senantiasa. Hati itu jemaah sekalian senantiasa dikelilingi oleh kita kata bisikan-bisikan syaitan, was-was tadi. Nah, kita baca dalam surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Kita mohon perlindungan daripada waswasil khannas, waswasnya syaitan-syaitan. Maka bila mana ada benda baik, buatlah tanya. Buat banyak-banyak sampai timbul rasa riya. Nauzubillah min dzalik. Halusnya riya sehingga Imam Syafi'i menyebutkan bila mana seseorang meninggalkan amal kerana takut riya, maka sesungguhnya ia tengah riya pada ketikanya, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Maka dalam isu tu Imam Syafi'i menambah bahawa halusnya persoalan riya tu, bila mana kita tinggalkan sesuatu kerana takut riya, maka kita tengah riya pada ketikanya. Contohnya kita di situ. Contohnya kita hadir, kemudian tiba-tiba rasa rindu kita nak solat taubat. Rasa nak kita solat taubat tadi, tiba-tiba rasa mahu nak. Tiba-tiba bila kita nak buat, kita fikir, kita nanggau sekeliling, kelak saya madah tu riak lah, katanya. Kita bingung pandangan orang, kelak orang nanggau kami tu riak. Nya pun si jadilah solat sunat taubat. Duduk kajaknya di dalam masjid contohnya. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullah, sesungguhnya ketika nya telah riak. Maka persoalan tu halus. Persoalan riak tu jemaah sekalian halus. Maka lakukanlah amal sebanyak-banyaknya amal, perbetulkan niat. Lakukan amal banyak-banyak, perbetulkan niat, insya-Allah. Selebihnya semuanya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita tu insan yang menghukumi secara zahir. Disebutkan dalam kaedah nahnu nahkumu bidzawahir. Kita menghukum dengan benda-benda yang kita nampak. Wallahu yatawalla bis-sarair, dan Allah jugalah yang menguruskan hal-hal yang rahsia. Antara hal-hal rahsia ialah hal hati, riya, ikhlas, hadir, khudu', urusan Allah Subhanahu wa taala. Moga Allah ampuni kita dan memperbaiki hati kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Persoalan seterusnya jemaah sekalian ialah berkaitan dengan hukum menghadiri solat berjemaah di masjid untuk kaum wanita. Untuk kaum wanita. Persoalan tu kita singkatkan, kerana apa nama tadi? Mungkin pernah dibahaskan sebelum daripada tu. Kita hanya buat kesimpulan. Maka pertama sekali perlu kita faham bahawa hukum fardu kifayah, hukum fardu kifayah untuk hadir ke masjid melakukan solat fardu secara berjemaah ialah untuk lelaki yang baligh, berakal dan merdeka. Barulah terangkat fardu kifayah. Sekurang-kurangnya ada 2 orang tadi. Adapun wanita, kalau hanya wanita yang datang di masjid tadi untuk melakukan solat jemaah, maka belum dikira terangkat fardu kifayah. Maka kesimpulannya tadi bahawa hukum fardu kifayah ke atas wanita tu seperti mana hukum fardu kifayah lelaki. Lebih dituntut berat bagi lelaki berbanding wanita. Namun jemaah sekalian, sekiranya ada wanita, isteri kita, anak-anak perempuan kita mau datang ke masjid. Pak, boleh kami datang ke masjid hari itu? Tanya. Apa perlu kita buat? Apa perlu kita buat bila mana ada wanita tu tadi ingin datang ke masjid?
Maka jelas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Ani bin Umar radhiyallahu anhu maqal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u nisaakumul masjida wa buyutuhunna khairul lahunna. Bahawa janganlah kalian menghalang ataupun melarang para wanita untuk datang ke masjid. Adapun sesungguhnya bagi mereka lebih baik solat di rumah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi jelas memerintahkan kita jangan halang wanita-wanita yang mau datang ke masjid. Nah, kenapa? Kenapa? Kerana pertama sekali hasrat orang tu, hasrat manusia tu, kita si dapat halang. Nah, walaupun dalam hadis menyebutkan wa buyutuhunna khairul lahunna, di rumah setidaknya lebih baik kalau setidaknya solat di rumah. Tapi kadang-kadang wanita ataupun manusia, macam kita lelaki, lama kita si masjid, tiba-tiba satu hari rasa rindu nak ke masjid. Ya Allah, rindunya nak ke masjid. Ya Allah, rindunya nak pijak masjid. Ya Allah, rindunya nak jumpa jemaah-jemaah masjid. Wanita, hasratnya, keinginannya, kehendaknya mau datang masjid, kita si dapat halang. Ia adalah naluri dan fitrah. Maka bila mana hadir naluri itu tadi, apa yang perlu kita buat? Jangan halang. Jangan kita halang, setidaknya untuk datang ke masjid. Bahkan kita meraihkan untuk sama-sama datang ke masjid untuk mengimarahkan masjid. Nah, jangan dilarang kerana hadis Nabi tadi jelas jangan melarang. Nah, jangan sampai kita kelahi lah. Nah, jangan sampai kita kelahi. Bang, boleh kami pergi masjid malam tu? Tanya. Si boleh. Makruh kita ke masjid, katanya. Nah, si boleh kata si suami tadi. Makruh kita ke masjid. Lalu sedihlah si isteri, sedih. Tapi kerana nak patuh arahan suami tadi, makanya pun si solatlah di rumah. Nah, padahal hasratnya benar-benar rindu pada masjid. Maka jangan sampai beratkan isu tu lah. Isu kalau ada wanita, anak-anak mau hadir ke masjid, jangan kita beratkan. Kerana sebahagian ada yang memberatkan. Nah, sebahagian memang dikawal. Perempuan di rumah saja. Nah, perempuan di rumah saja si ada datang ke masjid. Pun masalah tu. Masalah rindu, cinta pada masjid tu, kita si dapat alam. Nah, kita laki-laki ada satu masa dulu 5 orang aja dibenarkan di masjid. Bilal, imam, robot, ajak boleh. Yang lain-lain sih boleh. Pun kita udah bisin macam apa lah. Rindu kita nak ke masjid masa ya. Nah, macam dia juga sama juga lah halnya dengan wanita. Sama juga rasa setidaknya nak datang masjid sama. Masya Allah, tabarakallah. Kalau sekali itu, contohnya wanita tu tadi berkeras nak ke masjid juga. Nak ke masjid, minta izin, si beri izin. Anak minta pada bapa izin, bapa si beri. Isteri minta pada suami si beri. Dah setahun, 2 tahun, 3 tahun si pernah menginjak masjid. Sedihnya tu. Perempuan tu sedih rasanya, sedih Masya Allah, tabarakallah. Hanya mengadu pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka janganlah bersedih. Bergembiralah walaupun si dapat datang ke masjid, kerana sesungguhnya wanita tu diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dapat pahala solat di rumah tadi seperti mana solat lelaki di masjid. Kalau perempuan tahu, kalau wanita tahu kelebihan setidaknya solat di rumah menyamai kelebihan solat lelaki yang di masjid, saya sik bersedih. Soal rindu, soal cinta masjid, yang nombor 2 lah. Nombor 1-nya ialah apa? Pahala yang setidaknya dapat solat di rumah tadi sama dengan lelaki yang solat di masjid. Kenapa? Di situ persoalan yang kita sentuh ialah tahiyat ataupun niat iktikaf. Kita laki-laki disunnahkan niat iktikaf bila mana masuk masjid. Kita langkah kaki kanan, bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjidi muddata iqamati fihi lillahi ta'ala. Sahaja aku berniat iktikaf di masjid ini selama mana aku berada di dalamnya kerana Allah Ta'ala. Maka setiap langkahan kita, duduk kita, diam kita, hatta tidur kita dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tadi kita niat iktikaf.
Mudahnya dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi masya-Allah tabarakallah, keistimewaan para wanita Allah taala bagi masya-Allah. Setidaknya si perlu tunggu ke masjid untuk niat iktikaf. Boleh niat iktikaf di rumah. Dan diberikan pahala iktikaf seperti mana lelaki iktikaf di masjid. Perempuan. Yang penting apa? Yang penting ada satu tempat khusus untuknya beribadah. Contohnya di dalam bilik ada satu ruang di ujung, nyelengkah sejadah, nyelengkah Quran, nyelengkah tasbih di siang. Di siang memang tempat ibadah saja. Maka bila mananya pergi ke tempat yang boleh berniat iktikaf di siang. Selama maknanya duduk untuk beribadah di tempat yang khusus ibadah tadi, maka yang dapat pahala iktikaf seperti mana pahala iktikaf lelaki di masjid. Istimewa wanita. Masya Allah, tabarakallah. Maka bila mana wanita memahami keistimewaan yang diberi oleh Allah Ta'ala, maka la tahzan. Maka jangan bersedih. Setahun, 2 tahun, 3 tahun dilarang datang ke masjid. Hasilnya dapat keistimewaan seperti mana di masjid di rumah. Atau dalam soal niat iktikaf wanita. Laki-laki si dapat. Laki-laki nak niat iktikaf sama kepada perempuan lah tadi. Ada tempat ibadah khusus di ujung bilik. Tiba-tiba dia niat iktikaf, nawaitul iktikaf. Fi hadzal makan, di tempat tu kerana Allah Taala. Si diterima niat iktikafnya. Lelaki mesti di masjid ataupun di surau. Masya Allah. Sebab tadi nak kata bahawa beratnya amanah seorang lelaki nak tunaikan solat jemaah di masjid tu. Meramaikan jemaah di masjid laki-laki. Wanita sih lelaki. Lelaki yang kena berat nak imarahkan masjid tu. Wanita boleh-boleh aja, jangan dilarang. Tetapi lebih berat laki-laki. Maka Masya Allah tabarakallah. Ayat tadi dalam soal hukum menghadiri solat berjemaah di masjid untuk kaum wanita. Jangan terbalik tu dah lah. Jemaah sekalian, jangan terbalik. Lelaki pulang minta izin wanita. Yang boleh abang pergi masjid. Terbalik. Isteri pulang minta izin lelaki. Tiba-tiba isteri madah, si boleh lah. Saya si izin kita pergi masjid. Ya masalah besar. Jadi saya ada. Jangan terbaliklah kata kita. Lelaki amanahnya, tugasnya ialah untuk mengimarah masjid. Wanita ada keistimewaan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah tabarakallah. Dan di dalam persoalan wanita yang hadir ke masjid ada ditambah oleh para ulama beberapa perkara. Sekiranya wanita tu tadi boleh menimbulkan fitnah. Kita tahu sikap manusia tu lain-lain. Sikap manusia tu macam-macam. Ada jenis manusia tu yang macam-macam sehingga menyebabkan fitnah. Fitnah tu pun macam-macam juga. Kita tahu apa bentuk fitnah. Bila mana dikhawatiri boleh menimbulkan fitnah, maka wali, yakni si ayah ataupun si suami, boleh untuk melarangnya jangan pergi masjid. Kerana dia tahu sifat anaknya, dia tahu sifat isterinya. Anaknya jenis bergaul dengan kawan-kawan. Bila mana sampai masjid, habis cerita. Semua digaulnya. Habis cerita. Maka wali berhak untuk melarang. Kita jangan pergi masjid, solat di rumah aja. Maka bila mana nyasib melarang, diberi aja. Datang masjid, datang. Tiba-tiba menimbulkan fitnah, maka si ayah zalim. Si ayah telah zalim. Maka di situ para ulama membahaskan dalam soal wanita tu. Kerana apa? Kerana mafhum bila mana kita sebut wanita tu fitnah. Wanita tu fitnah dunia. Bukan nak kata buruk wanita sih, tapi hati-hatilah dengan wanita. Jagalah wanita. Tutuplah wanita. Larang walah wanita bila mananya ada sifat-sifat yang pelik-pelik tu. Daripada menyebabkan fitnah. Bukan nak madah buruk wanita tadi fitnah, bukan. Tetapi nak madah tolong jaga perempuan-perempuan, tolong jaga isteri-isteri, tolong jaga anak-anak perempuan. Tu tadi. Yang dimaksudkan dengan fitnah. Dan sebahagian menyebutkan lagi, kalau wanita tu punya bentuk fizikal yang kata boleh menarik perhatian lelaki pun dilarang juga. Wallahu taala alam. Boleh jadilah, kata kita boleh jadi dalam beberapa keadaan.
Boleh jadi dalam beberapa keadaan. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Dan saya kira persoalan yang terakhir untuk malam tu ialah berkenaan dengan persoalan apa yang lebih utama. Apa yang lebih utama bagi kita laki-laki, sama ada untuk berjemaah di rumah ataupun solat sendirian di masjid. Nah, antara dua tu kita nak pilih, solat berjemaah di rumah ataupun bila kita pergi masjid, ada jemaah, kita solat seorang-seorang. Mana yang lebih utama? Maka kalau kita kira mana yang lebih utama, maka utamakanlah jemaah. Bila kita kira keutamaan solat tu ialah pada khusyuknya, khudu'nya, jemaahnya, macam-macam. Maka persoalan pertama, boleh kita hukumi lebih utama kita utamakan jemaah. Nah, akan tetapi ada beberapa sudut pandang yang boleh kita sentuh dalam hal tu. Pertama sekali, boleh jadi keadaannya bila mana kita tu datang masjid, kita si tahu masjid tadi rupanya si ada jemaah. Kita si tahu masjid tadi si ada jemaah. Bila kita datang seorang-seorang diri kita, orang azan pun si ada, kita yang azan, kita yang iqamat, kita yang seorang-seorang sembahyang saja. Bila mana kita sedar, bila kita datang masjid, kita duduk iktikaf, maghrib dah masuk, kita dah azan, kita tunggu setengah jam. Si datang-datang juga jemaah. Nah, si datang-datang juga jemaah. Lalu kita fikir, habislah tu si dapat solat jemaah. Bagus saya solat di rumah aja. Berdapat berjemaah dengan anak bini, katanya. Lalulah dia balik ke rumah nak solat jemaah. Nah, maka dalam hal tu, bila mana kita si tahu bahawa dalam masjid tadi si ada jemaah, hormatilah masjid, tunaikanlah solat di masjid. Walaupun dalam keadaan bersendirian. Nah, kerana kita cerita tadi keutamaan berjemaah. Tetapi setelah kita datang masjid 30 minit si ada orang datang, kita pun balik, rugi kita. Sedangkan kita dah sampai masjid, dah iktikaf, maka tunaikanlah solat walau dalam keadaan sendirian. Adapun kalau kita nak mengulangi solat di rumah kelak bersama anak bini, dipersilakan. Kenapa? Kita dah sentuh sebelum tu. Mengulangi solat untuk mendapat fadilat berjemaah mempunyai banyak kelebihan. Antaranya ialah pertama, kita dapat solat berjemaah dengan ahli keluarga. Yang kedua, kita dapat solat tadi yang menjadi solat sunnah. Ataupun yang ketiga, solat kita tadi boleh jadi solat qada, dilakukan dalam keadaan berjemaah. Maka tu kelebihan mengulangi solat. Kita solat di masjid seorang diri, saya ada jemaah. Kemudian kita pun balik ke rumah berjemaah. Maka tetap dapat fadilat. Tetap dapat fadilat solat. Jangan kita lalu balik. Nah, lalu kita balik kerana saya ada jemaah tadi. Apatah lagi laki-laki itu yang ada amanah ataupun tuntutan untuk mengimarahkan masjid. Nah, itu satu perkara juga lah. Kita mana? Perkara yang mana kena kita membangunkan masjid. Persoalan, kena kita membangunkan surau atau membangunkan masjid. Tiada lain kecuali untuk diimarahkan. Maka bila mana ada masjid dibangun, ada jemaah, something problem, something wrong dalamnya. Bangun masjid tetapi ada imarah berlaku, maka berlaku persoalan di sini. Persoalan apa? Kenanya bangunkan masjid. At the first place. Di situ. Maka di dalam hal tu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila mana kita tu tadi perasan masjid tu tadi ada jemaah. Sebulan, 2, 6 bulan ada azan, ada qamat, ada jemaah. Kita rumah kita dengan masjid tadi selang 3 buah saja. 1, 2, 3 rumah kita. Nah, maka dalam hal tu macam ni kita nak milih. Kita nak milih berjemaah di rumah kah? Kita biar masjid kosong. Nah, tu persoalan. Maka yang lebih utama dalam hal tu apa jemaah sekalian? Yang paling betul ialah bawa jemaah di rumah pergi masjid. Imarahkan masjid kita. Jangan kira solat sendirian kah, solat berjemaah di rumah. Bawa jemaah di rumah pergi masjid. Bawa jemaah di rumah, kita pergi masjid. Itu yang paling betul. Kerana khawatir kita kelak berdosa, kerana kita biar masjid kita kosong. Khawatir kita. Atau boleh jadi dalam beberapa keadaan. Pernah juga terjadi pada saya sendiri di satu kampung.
Kasih perlu sebut nama lah. Nah, bila kita sampai waktu maghrib, Masya Allah, sepi, kosong masjid. Bila kita masuk, kita rasa seram sejuk lah. Seram sejuk. Seharusnya masjid ada macamnya. Masjid bila mana kita masuk, kita rasa tenang, kita rasa nyaman. Tapi tok bila kita masuk, rasa seram sejuk. Sebab ada jemaah terus. Takut banyak jin dalamnya. Rasa terangkat juga lah rumah kita. Jadi persoalannya, kena masjid jadi bangunkan. Dan ada imarah berlaku. Ada berlaku. Bukan ada. Maka di situ persoalan yang perlu kita tanyakan, kita perlu mengimarahkan masjid walaupun dalam keadaan kita berseorang. Jangan terus balik biar masjid kita kosong. Siapa lagi kalau bukan kita nak imarah masjid? Jin. Jin si mungkin. Ada jin yang menempati suatu kawasan, tetapi hukum fardu kifayah. Hukum fardu kifayah yang kita beratkan. Masya Allah, tabarakallah. Baik. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, datuk persoalan yang terakhir kita sentuh tadi, maka baki masa lebih kurang 4 minit, 5 minit. Kalau ada jemaah yang dirahmati Allah taala ada soalan, tambahan, kekurangan yang ingin ditambah, fadhil masykur. Waalaikumsalam. Baik, jadi dalam hal qada dengan ba'diyah maghrib, maka kita utamakan qada dulu. Kita utamakan qada kerana qada itu adalah satu kewajipan, sedangkan ba'diyah ialah sunnah. Yang pertama, dari sudut hukum wajib dan sunnah. Qada ialah wajib, sedangkan ba'diyah ialah sunnah. Adapun di dalam hal masa, qada tu jemaah sekalian, kita tahu bila masa kita mampu nak qada. Boleh jadi lepas maghrib tiba-tiba Allah tarik nyawa kita. Ataupun lepas solat ba'diyah, Allah tarik nyawa kita lalu kita sempat qada. Sedangkan ba'diyah masanya panjang. Lepas maghrib sampai sebelum isyak. Masanya panjang. Jadi bila mana kita belum buat ba'diyah, diangkat nyawa kita oleh Allah Ta'ala, kita dikira sengaja meninggalkan ba'diyah. Kerana ba'diyah panjang masanya. Lepas maghrib sampailah ke isyak. Ada dalam 40-50 minit. 40-45 lebih kurang. Maka kita dikira sengaja meninggal. Tetapi qada, kalau kita mendahului yang sunnah daripada qada, diambil nyawa, sempat qada, kita dikira sengaja meninggalkan solat qada. Dikira kita. Maka di sini kita perlu utamakan qada lah dulu. Utamakan qada dulu. Wallahu a'lam. Bismillah. Salam. Boleh tanya. Salam. Solat Jumaat tadi di luar masjid. Di luar gate. Okey, baik. Tamam. Tamam. Masya Allah. Zaman tu. Zaman fitnah macam-macam. Baik. Soalan terakhirlah insya-Allah sebelum kita azan. Baik. Pertama, dosa ataupun sik kita meninggalkan jemaah sepanjang tempoh PKP. Kita dikira sengaja meninggalkan jemaah. Kita dikira. Pertama, kita dikira meninggalkan solat jemaah dengan sengaja. Kerana apa? Kerana ada darurat. Dan terangkat fardu kifayah bila mana kita ada merbut Bilal imam yang solat jemaah di situ.
maka kita si berdosa di rumah. Walaupun rumah kita sebelah masjid, si berdosa kita. Ya, soalan pertama lah. Nah, ada pun soalan yang kedua, solat Jumaat. Maka solat Jumaat, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali ialah kita perlu faham macam ni yang dimaksudkan jemaah tu bersambung. Macam ni. Maka maksud jemaah tu bersambung dengan jemaah imam ialah si dihalang oleh satu pagar yang menutup sehingga terpaksanya memanjat pagar. Kalau sampainya terpaksa memanjat pagar, maka jemaah terpotong sudah. Berarti orang yang solat di luar masjid tu, maka si dikira Jumaatnya. Si dikira Jumaatnya. Sebelah ya aja. Tapi kerana terpaksanya pergi ke masjid tadi dah dipagar, dia terpaksa memanjat pagar. Bila mana terpaksa manjat pagar, terputuslah jemaahnya. Tetapi kalau pintu dibuka, contohnya macam kita di situ pintu tu ada jemaah perempuan. Atau di luar, dibuka sedikit pintu, maka jemaah di luar tetap dikira bersambung berjemaah dengan imam. Kerana ada pintu, boleh jalan aja ke imam. Boleh jalan. Maka bila hanya boleh berjalan ke imam, si perlu memanjat, jemaah dikira bersambung. Dikira bersambung. Betul. Ya kita kasih trik konsep lah. Betul. Tetapi si bersambung jemaah. Sedangkan Jumaat mesti 40 orang. Contohnya dalam tu 15. Di luar dia ada 3-4 orang. Si dikira 18, 19 si tetap dikira 15. 4 dia dah terputus dah. Terputus sudah. Si dikira Jumaat. Maka orang di luar tadi baginya untuk solat zuhur. Solat zuhur aja dimaafkan, si dikira berdosa. Naam. Minat luar pagar. Kerana terhalang. Sama macam dalam tu tuan. Dalam tu bila mana kita solat berjemaah, pagar ataupun pintu tu si dibuka sedikit untuk orang luar. Dikunci lagi pintu. Maka jemaah luar si dikira berjemaah dengan dalam. Kerananya si buka pintu tadi. Kerana dalam hal ya, bila ada pintu masjid kita tu, perlu buka sedikit supaya jemaah luar bersambung dengan dalam. Sama aja. Di luar masjid ataupun dalam masjid. Bila mana terputus, maka terputuslahnya. Boleh ya? Terima sama-sama, masya-Allah. Okey, baik jemaah sekalian. Ya untuk malam tu insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni kita, memberi pada kita kefahaman dalam agama insya-Allah, beri kepada kita istiqamah untuk senantiasa hadir ke masjid insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.